Malaysia nombor 2 dalam Indeks Kapitalisme Kroni. Kronisme melanda negara di mana dalam bahasa ekonomi usahawan rent-seeking pencari sewa menggunakan hubungan mereka dengan negara untuk memaksimumkan keuntungan, kata akhbar British The Economist. Untuk mengukur kelaziman kegiatan kronisme di seluruh dunia, The Economist mengklasifikasikan sumber utama kekayaan 2,755 bilion kepada sektor kroni dan bukan kroni. Menurut The Economist, sektor kroni termasuk mereka yang terdedah kepada pencarian sewa kerana jenis perniagaan yang berdekatan dengan negara seperti perbankan, kasino, industri pertahanan, pembinaan dan ekstraktif, contohnya pembalakan, cari gali minyak dan pelombongan. Kami mengagregatkan data mengikut kewarganegaraan jutawan itu yang dinyatakan sebagai sebahagian daripadanya keluaran domestik negara kasar KDNK. Jelas The Economist mengenai kaedah kajian yang digunakannya. Senarai ini dinamakan Indeks Kapitalisme Kroni. Ia digunakan untuk mengukur betapa berat sebelahnya ekonomi kepada orang kaya dan berkuasa di sesebuah negara. Berdasarkan dapatan The Economist bagi tahun 2021, amalan kronisme dalam ekonomi Rusia kekal di tangga teratas sejak 2016. Malangnya Malaysia berada di tangga kedua dalam tempoh yang sama. Ini bermakna amalan kronisme dalam ekonomi di negara ini jauh lebih buruk berbanding jiran-jiran di negara ASEAN seperti Singapura di tangga ketiga, Filipina keempat, Indonesia ke-8 dan Thailand ke-9. Kapitalisme kroni ini seiring dengan amalan pencarian sewa di mana golongan berkepentingan berusaha untuk mendapatkan faedah ekonomi yang maksimum dengan usaha yang paling sedikit. Dalam bahasa mudah, kapitalisme kroni merujuk kepada satu sistem di mana perniagaan secara rahsia mencari rakan kongsi di kalangan ahli politik untuk mendapat kelebihan seperti permit, subsidi dan kemudahan lain. Ada kalanya ia amat serius sehingga menyebabkan perubahan dasar kerajaan. Ada kalanya ia bersifat monopoli dan ada yang disertai dengan perbuatan yang menyalahi undang-undang negara. Nampak tak mengapa Malaysia kekal di tangga kedua sejak tahun 2016? Dasar ekonomi negara sejak puluhan tahun lalu tidak menjana ekonomi dan memperbaiki jurang kesenjangan antara kaum, sebaliknya menyuburkan apa yang kita lihat sebagai kapitalisme kroni. Kita ambil dua syarikat sebagai contoh. Pada 19 Januari lalu, Genting Hong Kong Limited memfailkan untuk menggulung syarikat itu dalam salah satu kegagalan terbesar oleh pengendali pelayaran di seluruh dunia selepas wabak COVID-19 melanda industri dan mendorong anak syarikat pembinaan kapal Jermannya menjadi insolvensi. Biasalah dalam perniagaan ada untung dan rugi. Namun apa yang meranjatkan ialah 3 bank Malaysia telah dibenarkan memberi pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat judi tersebut. 3 bank Malaysia, Malayan Banking, CIMB dan RHB dinamakan sebagai antara pembibitan tidak bercagar utama Genting Hong Kong dengan nilai sebanyak 600 juta US dollar. Atas dasar apa syarikat tersebut boleh mendapat pinjaman sedemikian? Baru-baru ini, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak beria-ia membawa usul supaya kerajaan persekutuan campur tangan dengan mengarahkan institusi milik rakyat seperti Petronas, Khazanah atau Pemodalan Nasional Berhad PNB untuk menyelamatkan Sapura Energy Berhad yang berdepan masalah kewangan. Anda fikirlah kenapa agaknya? Cubaan Kerajaan Pakatan Harapan untuk mengamalkan due diligence dalam penganugerahan kontrak usaha sama, pinjaman dan lain-lain sebagai kaedah ke arah pembanterasan rasuah dan kronisme sebelum ini kalah dengan naratif No Anwar No DAP. Dengan sinis, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.